Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Marshita kita. Okey, tanpa buang masa, jomlah kita sambung balik kelas kita, Cikgu. Ya, terima kasih Akmal. Okey, kali ini kita nak sambung lagi pembelajaran kita mengenai pengecaman corak dalam suatu situasi. Apa tu? Maksudnya dalam satu situasi kita nak tengok apa persamaan untuk kita nak selesaikan masalah. Okey, jadi pengecaman corak membolehkan kita menghasilkan idea untuk menyelesaikan masalah mengikut persamaan. Okey, so kita tengok kita ada susun mengikut susunan menaik. Kalau susunan menaik maksudnya nombor yang kecil dulu ke nombor yang besar dulu? Yang kecil dulu, barulah akan yang kebesar. Yang kebesar. Okey, jadi kita ada susunan nombor 5, 7, 2, 9 dan 8. Jadi, cikgu nak minta tolong Akmal untuk susun mengikut susunan menaik. Boleh ke? Boleh, Cikgu. Menggunakan ini dia, papan putih dekat sebelah saya ini. Kita buat sama-sama boleh ke, Cikgu? Boleh, tak ada masalah. Cikgu boleh bimbing. Kita nak minta Salsabila untuk datang ke sini? Lakukan. Okey. Okey, kita tengok soalan di situ. Nombornya 5, 7, 2, 9, 8. Jadi kita kena ingat yang mana kita akan susunan menaik. Maksudnya nombor kecil sebelah kiri, nombor besar di sebelah kanan. Betul. Alright. Okey, so agaknya kita kena buat perbandingan antara di antara dua nombor. Jadi 5 dan 7, mana lebih besar? 5 dengan 7 lagi besar daripada 5. Jadi kalau kedudukan 5 di sebelah kiri itu tak ada masalah lah kan? Betul. Jadi nombor 5 kita hanya turunkan saja nombor 5. Okey, saya hanya tampal dekat bawah tu lah, Cikgu. Betul, tampalkan nombor 5 sebab dia tak ada apa-apa perubahan lagi. Macam ni betul ke, Cikgu? Betul. Okey, 5. Alright, so 7 dengan 2, mana yang lebih kecil? 7 dengan 2, 2 lagi kecil berbanding 7, Cikgu. Jadi, kita mesti turunkan nombor 2 dahulu, tertukar tempat dengan nombor 7. Jadi susunannya seperti inilah, Cikgu. Ya, betul. Kita nak tengok apa corak persamaan dia, ialah kita nak tengok nombor yang lebih kecil. Okey, jadi 7 di sebelah 2. Okey, alright. So 9 dengan 8, tadi kita dah buat satu perubahan. Jadi 9 dengan 8 hanya turun saja nombor yang sama. Tak perlu buat perubahan lagi. Sebab ianya hanya satu perubahan saja, betul, Cikgu? Dalam satu baris. Okey, satu perubahan dalam satu baris saja ya, murid-murid. Okey, jadi baik. kita dah ubah tadi kan? Nombor 2 dengan 7. Okey, kita tengok pula baris yang baru kita dah siap. 5 dengan 2, perlu tak kita nak ubah? Kenalah, Cikgu. Sebab apa? Sebab 2 lagi kecil daripada nombor 5. Kita kan nak buat menaik bukan menurun. Betul. Jadi kita ambil nombor 2 letakkan di bawah nombor 5. Maksud ada perubahan. Jadi 2 dekat sini. Dan nombor Selepas 5. itu nombor 5 sebelah nombor 2 ini kerana kita nak buat angka yang menaik. Okey, jadi nombor 7, 9 dan 8 perlu tak perubahan? Tak perlu, Cikgu, sebab kita dah buat satu perubahan dah. Betul. Jadi hanya turunkan saja nombor tersebut. Okey, jadi 7. Akmal dah pandai dah ni. Alhamdulillah. Lagi, Cikgu. 9 dengan 8 di sebelah ini. Okey, Cikgu. Okey, dah selesai ke belum ni? Mana dah selesai, Cikgu? Kalau 9 masih lagi dekat. Betul? Yang kat sini, Cikgu. Tak selesai lagi kan. Jadi nombor untuk 2, 5 dan 7. Ada perubahan ke tak ada perubahan? Tidak ada, Cikgu. Tidak ada perubahan. Okey, kita lekatkan je. 2, 5 dan 7. Tak ada sebarang perubahan. 2, 5. Selepas itu kita lekatkan nombor 7. Okey, nombor 9 dan 8. Perlu tak perubahan? Perlu, Cikgu. Perlu sebab nombor 8 lebih. Lagi kecil berbanding dengan 9. Okey, jadi nombor 8 letakkan di sebelah nombor 7. Okey, baru betul. 7. So nombor 9. 8, 9, 10. Tak ada 10 lah sebab senarainya begitu. Okey, jadi senarainya 2, 5, 7, 8, 9. Itu senarai yang baru setelah daripada soalan kita tadi yang atas sekali 5, 7, 2, 9, 8. Jadi kita dah menggunakan teknik pengecaman corak. Jadi kita dah tahu dah perubahan tu ialah kita akan tengok kepada susunan yang menaik, nombor kecil di sebelah kiri dan nombor yang lebih besar di sebelah kanan. Betul tak? Kita boleh semak juga jawapan Akmal buat ni. Betul ke tidak? Sama tak macam jawapan cikgu? Kalau kita tengok 5, 2, 7, 9, 8. Kita tadi ada tukarkan 7 dengan 2. Betul. Selepas itu 2, 5, 7, 9, 8.
tadi kita tukarkan antara nombor 2 dan nombor 5 cikgu. Betul. Di barisan nombor 2 tadi. Betul. Dan yang ini pula yang terakhir ini kita tukarkan 9 dengan 8 kita tukar tempat jadi 257 89. Jadi lagi sekali 257 89. Oi, macam nombor telefon lah cikgu. Nombor telefon tapi tak lengkap nombor telefon tu. Ya. Okey, jadi sekarang ni maksudnya tadi jawapan dan susunan yang menaik telah pun dilengkapkan oleh Akmal. Terima kasih. Sama-sama cikgu. Dapat membantu murid-murid kita kan. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan, ada lagi. Lagilah. Okey, seterusnya ialah kita nak membuat keputusan berdasarkan aspek yang penting. Macam Maksudnya? tadi kita cakap, kita ada satu masalah yang besar. Kita hanya fokus kepada masalah utama. Masalah yang lain kita tak perlu lihat. Sebab kita nak selesaikan masalah yang utama. Okey, kita tengok contoh. Sebelum membuat keputusan, aspek penting perlu dikenal pasti dan mengambil kira semua pilihan yang ada. Okey, contoh aspek penting ialah faktor yang mempengaruhi ataupun syarat-syarat tertentu. Macam contoh tadi kita tengok kepada contoh kita nak buat kek kan? Okey. Jadi kita akan tengok perkara yang penting untuk buat kek ialah Tepung. tepung. Jadi kita perlu pastikan tepung tu betul. Kita tak perlulah tengok siapa nak makan kek kita, apa flavor kek kita. Tak Berapa perlu. harganya? Apa harganya tak perlu sebab semua tu tak penting. Okey, jadi kita tengok kepada satu situasi. Okey. Okey, anda ditugaskan menghantar bungkusan kepada satu alamat. Baik. Okey, terdapat 3 laluan yang boleh digunakan untuk sampai kepada alamat tersebut. Okey. Anda perlu menghantar bungkusan itu dengan cepat dan selamat. Okey, daripada situasi ni, apa agak-agak syarat untuk kita nak hantar bungkusan ni? Kita yang kepada pemurid boleh ke cikgu? Boleh juga. Kan? Agak-agak Dalisha lah, apakah syaratnya untuk kita nak menghantar bungkusan ni? Dia mestilah apa? Kita nak hantar bungkusan ni mestilah? Mestilah apa? Selamat Dan? Selamat dan cepat. cepat. Okey, jadi betul. Terima kasih Dalisha. Jadi bila kita nak selesaikan satu masalah, kita tengok apa syarat dia. So di sini dia nak hantar bungkusan cepat dan selamat. Ya, berapa ganjaran yang cikgu berikan kepada anak murid cikgu sebentar tadi? Ganjarannya selepas ini sebab soalannya ada lagi. Okey, kita tengok dulu. Okey, dia cakap tadi syaratnya cepat dan mudah. Tapi kita ada cepat 3. dan selamat. Cepat. Okey, cepat dan selamat. Jadi kita ada 3 laluan. Laluan A, B dan C. Okey. Jadi kita tengok jarak laluan A 7 km. Tengok bentuk laluan. Hui. Berliku sangat kan? Berliku-liku. Kalau bawa barang mungkin terjatuh kan? Okey, tengok pula pada laluan B. Jaraknya 7 km dan bentuk laluannya terus ke jalan yang benar. Kan? Okey, tengok pula laluan C 8 km dan bentuk laluannya macam seperti dipalu dengan ular. Seperti ular dipalu. Ya. Jadi daripada laluan A, B dan C, agak-agak Akmal, mana satu yang boleh kita pilih? Kalau saya cikgu, saya rasa semua murid yang ada di Google Meet dan juga di rumah setuju dengan saya B, bola. Sebab dia 7 km, lagi pendek, lagi cepat. Dan kalau kita tengok bentuk laluan dia, terus je. Tidak ada halangan dan rintangan cikgu. Ya betul. Okey, jadi kita akan pilih laluan B sebab kita kena ingat balik syaratnya tadi ialah cepat dan selamat. Itu maksudnya kita nak menggunakan kita melihat kepada aspek yang lebih penting untuk kita nak membuat keputusan. Betul. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Nampak tak sebenarnya ianya tidaklah sukar pun kan? Betul. Untuk jadi kita dah memahami ini. teknik pemikiran komputasional mudah untuk kita nak buat keputusan. Ya, terima kasih banyak cikgu. Okey, kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada murid-murid semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Rendah.